السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada 40 hadis aspirasi kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungan kita pada malam ni ialah hadis yang ke-13. Kita dah sebut sikit beberapa perkara tentang hadis yang ke-13 ni. Hadis yang ke-13 pada muka surat 156. Kita boleh tengok dalam buku kita, dalam kitab kita, muka surat 156. Hadis yang dibawa ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Inna unasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'a'tahu." Maksud dia sebahagian daripada kaum Ansar, mereka ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun memberi kepada mereka. Itu dalam terjemahan. Sa'alu di situ maksudnya minta sesuatu daripada benda-benda material. Sa'alu bukan maksud dia tanya soalan. Sa'alu sini ialah mungkin minta bantuan, dari segi keuangan, bantuan dari segi apa-apa sajalah, makanan, tapi ianya bermaksud minta sesuatu yang bersifat material. Dan Nabi SAW, bila mana ada orang datang minta, Nabi ni tidak akan mensia-siakan orang yang datang minta, melainkan Nabi akan beri seperti mana yang dia minta, ataupun Nabi akan cuba lebihkan lagi daripada apa yang kawan tu minta. Itu kebiasaan Nabi. Thumma sa'aluhu fa'a'tahum hatta nafida ma 'indahu. Kemudian mereka berterusan meminta kepada Nabi sehinggalah habis apa yang ada pada Nabi. Ini ialah satu sikap yang ada pada sebahagian masyarakat yang hidup dekat dengan Nabi ataupun zaman Nabi ni. Bahkan sebahagian yang minta ni bukan daripada kalangan orang-orang yang susah, tapi orang-orang yang berkemampuan, bahkan kaya pun. Sebelum ni kita dah sebut dan tengok satu hadis bagaimana satu orang sahabat bernama Hakim bin Hizam. Dia ni selalu minta pada Nabi, minta apa-apa, sehingga Nabi kata dalam satu hadis yang dah kita lalu sebelum ni, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dengan maksud menjadi pemberi lebih baik daripada menjadi penerima ataupun peminta. Sedangkan Hakim bin Hizam ni daripada kalangan orang kaya. Kita dah sebut Hakim bin Hizam ni kayanya dia memiliki Darun Nadwah. Darun Nadwah ni apa dia? Ataupun benda apa tu? Darun Nadwah ni ialah tempat berkumpulnya kepimpinan utama bagi masyarakat Arab, terutamanya Quraisy. Dia mungkin kita umpamakan seperti dewan parlimen lah kot.
satu tempat yang penuh kemuliaan. Dan akhirnya bila mana dia masuk Islam, dia jual tempat tu. Dia jual dengan harga 100,000 dinar, dan tidak mengambil walau 1 dinar pun, melainkan diberikan semuanya kepada Islam. Dia tak ambil. Cuma nak katanya sikap suka minta. Sebab dia tahu dan mereka suka bila mana benda tu diberikan oleh Nabi. Kerana dalam kefahaman para sahabat, apa-apa saja yang Nabi beri, ianya ada keberkatan dan ada perbezaan berbanding benda yang orang lain beri. Nabi memberi tanpa ada apa-apa kepentingan. Berbeza dengan sebahagian orang ataupun orang lain, bila mana mereka memberi, mereka ada kepentingan. Dan ada juga yang ikhlas. Cuma nak katanya, yang bersih, suci ni ialah pemberian Nabi. Bahkan pemberian tu memberi keberkatan pun. Kemudian dalam hadis tu kita tengok, faqala ma yakunu indi min khairin falan addakhirahu ankum wa man yasta'iffa yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah wa ma u'tiya ahadun 'ata'an huwa khairun wa awsa'u minas sabr. Maksud dia, kata Nabi, harta apa yang aku ada tidak akan aku simpan. Maknanya Nabi ni bukan jenis simpan, tak bagi, tahan harta bila mana ada orang minta. Sebab tidak melekat kepemilikan harta tu pada Nabi. Nabi ni satu orang yang jelas kepada dia akhirat. Sehingga segala apa yang ada di dunia ini pasti dia akan salurkan kepada akhirat. Berbeza dengan kita bila mana kita ada bahagian daripada dunia, kita mungkin simpan. Kerana pada diri kita ni ada rasa kepemilikan. Kita rasa memiliki benda tu. Sedangkan ianya bersifat sementara dan pinjaman. Itu hakikat semua benda. Bukan kata benda material. Bahkan orang-orang yang dekat dengan kita pun, pasangan kita, anak kita, bahkan anggota badan kita ni pun, ianya ialah pinjaman pada Allah Ta'ala dan boleh diambil oleh bila-bila masa sahaja. Oleh Allah Ta'ala bila-bila masa sahaja. Jadi kata Nabi, apa saja yang aku ada, aku tak akan simpan. Kemudian Nabi sebut dalam hadis tu, waman yasta'iffa yu'iffahullah. Sesiapa yang menjaga dan menahan dirinya daripada tidak meminta-minta, dengan sebab nak jaga maruah, nak jaga air muka dia, maka Allah Ta'ala akan jaga maruah dia. Cuma dalam buku dia terjemah, barang siapa yang sabar, maka Allah Ta'ala akan menolongnya. Yasta'if itu ialah perbuatan ingin menjaga maruah, tak menampakkan diri ini terlalu memerlukan benda, desperate benda tu, sehingga nampak macam terlalu meminta-minta. Ataupun mudah kita sebut sebagai orang yang ada air muka lah. Dia tak nampakkan dia lahap sangat benda tu, tamak sangat benda tu. Wa man yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang cuba untuk mencukupkan dirinya dengan apa yang dia ada, Allah Ta'ala akan cukupkan baginya. Dalam buku kita dia terjemah, barang siapa yang berusaha untuk berdikari, maka Allah Ta'ala akan beri padanya kekayaan. Lebih kurang lah tu. Maknanya satu orang yang dia cuba untuk menyesuaikan diri dengan apa yang ada di sekeliling dia, ataupun kalau dia nak cari lebih, dia lambat dapat apa yang dia nak, dia sabar, Allah Ta'ala akan beri kecukupan pada dia. Kemudian dalam hadis tersebut, wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah. Barang siapa berusaha untuk sabar, maka Allah Ta'ala akan memberi kepadanya kesabaran. Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an huwa khairun wa awsa'u minas sabr. Dan tidak ada pemberian, kurniaan yang baik dan lebih luas untuk satu orang tu melainkan diberikan kepadanya kesabaran. Maknanya sabar ni lah satu benda yang sangat bernilai bila mana Allah Ta'ala beri kepada satu orang tu. Dengan sabar itulah akan meningkatkan nilai kehambaan pada diri orang tu, dan juga akan meningkatkan nilai iman pada orang tu. Jadi ianya benda yang penting ataupun perkara yang mustahak untuk kita faham. Sebab tu kalau kita tengok dalam bahasa Arab pun, apa maksud sabar? Sad, ba, ra. Sabar sebut dengan sad. Para ulama sebut maksud daripada sabar itu ialah la yuzhiru syakwa min alamin au balwa. Tidak menzahirkan rungutan
menampakkan keadaan yang susah dengan sebab kesakitan yang menimpa dia ataupun ujian yang menimpa dia. Maknanya orang yang benar-benar sabar, bila mana sabar tu datang daripada Allah Azza wa Jal, dan dia memang dikurniakan sabar daripada Allah Azza wa Jal, bukan kerana dia sabar kerana dia tak ada pilihan lain, apa-apa saja kena, dia memilih untuk sabar. Kesabaran itu datang daripada Allah Azza wa Jal, maka dia akan jadi orang yang sangat steady ataupun sangat tenang menghadapi apa-apa saja kesakitan ataupun ujian. Sebab tu orang yang hebat sabarnya ialah orang yang tidak diketahui masalah yang berlaku pada diri dia. Beza macam sebahagian orang, bila mana dia kena apa-apa, dia nak suruh orang nampak dia kena benda tu, dia kena uji. Dia nak suruh orang tahu dia sedang sakit, dia nak suruh orang tahu dia sedang susah. Tapi orang yang hebat, orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang muqarrabin, al-abrar, yang taat pada Allah Azza wa Jal, mereka inilah orang yang berjaya duduk dalam keadaan tenang sehingga orang tak nampak kesusahan yang berlaku pada diri dia. Itu antara kategori-kategori keimanan. Sabar itu ialah ibadah yang akan menaikkan nilai satu orang. Kita tengok syarah yang disebut oleh penulis muka surat 158. Perbezaan antara individu yang mencapai kejayaan dengan yang lain terletak pada kemahuan mereka untuk berubah. Dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita bahawa cara semula jadi dalam melakukan perubahan adalah dengan manusia sebagai titik asas untuk perubahan tersebut. Jika mereka menghendaki, pada masa yang sama Allah Azza wa Jal dengan segala kelebihannya akan memberikan bantuan kepada mereka. Konsep yang dia nak sebut sini ialah ikhtiar yang Tuhan beri pada kita, kudrat yang Tuhan beri pada kita ni kita pilih. Sebab dalam hadis yang dah kita baca tadi, bagaimana Nabi sebut wa man yasta'if yu'iffahullah wa man yastaghni yughnihillah wa man yatasabbar yusabbiruhullah. Perkataan waman yasta'if, siapa-siapa yang nak jaga maruah. Waman yastaghni, siapa-siapa yang nak berdikari. Waman yatasabbar, siapa-siapa yang nak pilih untuk bertahan, maka dia akan dapat. Umumnya kita boleh faham daripada hadis tu, bila mana kita nak, maka kita akan dapat. Sebab itu ialah hukum yang telah Tuhan letakkan pada semua pilihan yang kita ambil. Kalau kita pilih untuk jadi baik, maka kita akan tengok laluan-laluan kebaikan terbentang di hadapan kita. Tapi kalau kita pilih untuk jadi jahat, kita akan mudah jumpa laluan-laluan kejahatan. Sebab tu orang yang keliru bila mana dia tertekan, dia mungkin banyak ujian kena pada diri dia sehingga dia stres. Akhirnya keluar pada mulut dia, dalam dunia ni tak ada dah kot orang baik. Ni tanda sabar dia rosak. Para ulama sebut antara musibah dan fitnah besar pada satu orang itu ialah bila mana dia boleh sebut, dia boleh cakap dekat orang dalam dunia ni orang baik tak ada. Kenapa jadi macam tu? Kerana orang yang berkata macam ni ialah orang yang sebenarnya dia sendiri bukan orang yang baik. Sebab tu dia rasa sekeliling dia tu tak ada orang baik. Hukum alam memang macam tu. Sebab tu tuan-tuan tengok, kita ni akan duduk pada kelompok yang kita cenderung. Orang kerja cikgu, kawan dia ramai cikgu. Dia tak akan kawan dengan pilot. Biasanya kita akan tengok orang kerja cikgu, ramai kawan dia cikgu lah. Dia tak akan kawan dengan pilot. Orang kerja pilot akan kawan dengan sama-sama pilot. Dia tak kawan dengan cikgu. Orang yang minat jadi tok bomoh, kawan-kawan dia tok bomoh, dia ada rangkaian geng-geng bomoh dia. Begitu juga orang jahat, dia akan ada rangkaian orang jahat dia. Sebab tu kalau kita rasa tak ada orang baik, kita kena jadi baik. Pada waktu tu kita akan bertemu dengan networking tu. Macam mana nak jumpa orang yang selalu jaga salat? Kita kena jaga salat dulu. Kita kena datang masjid. Kita akan jumpa orang yang datang masjid. Sebab tidak berkumpul di masjid ni orang-orang yang tak salat. Orang tak salat duduk tempat lain. Kalau kita orang salat, kita akan jumpa orang yang salat. Kalau kita orang yang jahat, kita akan jumpa orang yang jahat. Cuma bila mana satu orang tu dia nak berubah, mungkin fasa tu dia akan lalu, dia akan rasa
rencam, dia akan rasa sempit, macam tak ada suasana kebaikan. Dia kena sabar. Waktu tu dia kena sabar. Sebab tu apa-apa saja ujian yang berlaku pada kita ialah satu proses yang Tuhan nak suruh kita sabar. Sebab sabar itu ialah ibadah. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab dia Jami' Al-Ulum wal Hikam yang merupakan syarah pada hadis 40 oleh Imam An-Nawawi. Jami' Al-Ulum wal Hikam ni syarah pada hadis 40 Imam Nawawi. Cuma Imam Ibn Rajab ni dia tambah bagi cukup 50. Daripada 42 hadis dalam kitab hadis 40, nama kitab tu hadis 40 Imam Nawawi, tapi hadis yang dalam tu ialah 42. Bundar sebut 40. Ibnu Rajab yang datang kemudian beratus tahun lepas pada Imam Nawawi, dia syarah kitab tu dan dia tambah lagi 8 hadis, cukup 50. Dia bagi nama kitab dia tu Jami' Al-Ulum wal Hikam. Bila mana dia syarahkan hadis-hadis berkenaan dengan sabar yang ada dalam himpunan hadis 40, dia sebut sabar ni ada 3 kategori. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam jaga diri supaya tak jatuh dalam larangan Tuhan. Yang ketiga ialah sabar ketika mana diuji oleh Tuhan daripada kesusahan dan kesakitan. Antara tiga-tiga sabar ni, sabar yang paling mulia ialah sabar dalam taat. Paling mulia. Sebab kita memilih untuk sentiasa melakukan ibadah, walaupun kadang-kadang datang kehendak hati tu untuk tinggalkan ibadah tu, ataupun terpengaruh dengan orang sekeliling yang tak berapa kuat ibadah. Kadang-kadang kita pun mari cepat rasa bosan dalam buat ibadah, tapi kita sabar, kita buat, kita lawan. Orang yang memilih untuk sabar dalam taat, maka Allah Ta'ala akan jauhkan dia daripada sabar dalam ujian. Sebab tu tuan-tuan akan tengok orang-orang yang malas buat ibadah, akan datang ujian dalam hidup dia. Cara tak nak bagi ujian berat datang dalam hidup, tuan-tuan kena cover dengan buat ibadah banyak. Itu cara dia. Kalau malas buat ibadah, get ready untuk dapat ujian yang berat. Kalau malas sedekah, Tuhan akan sakitkan kita, akhirnya kita bayar duit bil hospital mahal. Akhirnya kita akan dipaksa untuk buat benda tu. Kalau kita malas sembahyang, kita suka pergi tempat mengarut, akhirnya Tuhan sakitkan kita, dia stopkan kita daripada pergi tempat mengarut. Barulah kita nak start beribadah pada dia. Kita akan dipaksa. Sebab Allah Azza wa Jalla dengan sifat Ar-Rahman dia, yang kita selalu duduk baca dalam surah Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim. Maksud daripada Ar-Rahman itu ialah maha penyayangnya Allah Ta'ala, sehingga dia menguji kita dengan ujian-ujian untuk menundukkan kita dan kita akui kita hamba. Tuhan ni dia beri pada kita ujian. Bila mana kita kena ujian, kita tak nak lagi mengaku dia hamba, tak nak lagi mengaku kita hamba, kita masih lagi nak cari jalan lain, maka Allah Ta'ala akan tambah ujian tu. Sebab tu cara yang paling terbaik, bila mana kita kena uji, kita sabar dengan makna redha. Yang ni akan mengurangkan datangnya ujian seterusnya. Itu tips dia lah. Tapi kalau kita kena ujian, contoh kena sakit, tak nak sebut lagi nama Tuhan, masih lagi terfikir, tak apa, sakit saya ni boleh berubat dekat negara ni, kita pergi berubat sana. Tak nak sebut lagi nama Tuhan, akhirnya pergi berubat sana, usaha macam-macam, tak juga baik. Kita berkata tak apa, kita cari doktor pakar negara mana sehingga dapat baik sakit itu. Tapi mulut tak nak lagi sebut, sehinggalah dia tak ada ruang dah, dan dia kata, ya Allah, aku tak ada ruang dah. Di situ baru ujian akan mula berkurangan. Sebab Tuhan nak tengok manusia ni, dia tunduk dan dia akui, aku hamba kamu wahai Tuhan. Hamba ni, kita tahu hamba ni status dia apa? Status dia sangat-sangat rendah kalau dalam sistem perhambaan manusia. Tapi kalau sebut hamba Tuhan, dia lain. Hamba Tuhan dia ada kemuliaan. Hamba Tuhan ni dia ada kemuliaan. Dia beza dengan hamba-hamba lain. Hamba kepada kerajaan, hamba kepada material, hamba kepada nafsu, membawa pada kehinaan. Satu saja hamba yang bawa kepada kemuliaan, iaitu hamba Tuhan, mengaku diri sebagai hamba Tuhan.
Sebab tu kita baca surah Isra, Allah Ta'ala sebut subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya, iaitu Nabi Muhammad. Tak sebut Rasul, tak sebut Nabi, sebut hamba. Sebab pangkat hamba lebih utama dan lebih mulia berbanding segala pangkat-pangkat yang ada. Memanglah pangkat Nabi dan Rasul itu mulia, cuma nak katanya asalnya kita semua ni ialah hamba. Itu benda yang kita kena faham bila mana kita cakap tentang ujian. Dan sabar itu ialah satu benda yang dah Tuhan beri pada kita. Setiap pada kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, ada kebolehan untuk bersabar. Tinggal lagi kita ni nak kembangkan kesabaran itu ataupun lenyapkan kesabaran tu sehingga kita jadi orang yang tak sabar, hilang sabar. Tuhan dah bagi pada kita waktu kita keluar daripada perut mak kita dah ada kesabaran tu. Bahkan duduk dalam perut mak kita pun kita dah ada kesabaran. Sabar, tunggu sampai 9 bulan baru keluar. Bahkan ada setengah-setengah kes lebih bulan tak keluar-keluar lagi, sukanya duduk dalam tu. Sebab tu kita tengok ada kes-kes terpencil, orang ni, orang perempuan yang mengandung sampai 11-12 bulan. Bahkan zaman Imam Syafi'i, dia pernah tengok orang perempuan mengandung sampai setahun lebih. Sebab zaman tu dia tak ada perubatan moden macam sekarang yang boleh memaksa benda tu cepat. Tak boleh nak baca diagnos penyakit apa dia ni lama sangat. Orang dulu dia berharap dengan bidan, lagi tak keluar lagi tu dia biar dalam tu lah. Keluar baru dia kalut. Bukan kata zaman Imam Syafi'i, zaman-zaman 60-an, 70-an ni pun benda tu masih lagi berlaku dalam kehidupan manusia. Saya tak kata orang lain sebab saya kata adik-beradik saya, yang atas pada saya. Saya yang last dalam family, yang atas. Abang saya yang atas. Sebab yang beberapa belah orang adik-beradik ni, saya seorang yang beranak di hospital, yang lain semua bidan. Sebab mak kita ni orang 40-an. Abang saya yang atas ni 13 bulan. 13 bulan dalam perut. Tak kata apa, tunggu sampai keluar. Sabar. Sabar juga bayi tu, sabar juga mak yang menanggung tu. Maknanya satu benda yang Tuhan berilah pada diri semua orang, tanpa kira agama, dia ada sabar. Cuma tinggal lagi dia melihat sabar tu datang pada Allah Ta'ala ataupun sabar tu dipandu oleh diri dia sendiri. Sebab tu orang kalau dia bersabar dengan diri dia sendiri, sampai satu tempoh dia tak tahan sabar, dia akan sebut, saya ni dah tak sabar dah ni. Tapi kalau orang yang disabarkan oleh Allah Ta'ala, dia akan sabar lagi. Tapi sabar ni bukan bermakna mendiamkan diri. Kita cuba untuk mengeluarkan diri kita daripada masalah tu, tapi kita tidak mempertikaikan takdir Tuhan yang telah memasukkan kita dalam situasi itu. Itu maksud sabar. Bila mana satu orang diuji dengan kemiskinan, bukanlah dia duduk tunggu sampailah dia jadi kaya. Dia try, dia kerja dia mesti lebih daripada kerja orang lain. Ada orang diuji dengan bila mana belajar dia lambat nak faham pada orang, jadi dia kena belajar lebih pada orang lain. Kalau yang belajar sekolah apa semua, dia sabar. Cumanya kalau kita sabar hanya kerana diri kita nak sabar, dia tak. Tapi kalau kita sabar dengan kita minta pada Allah Azza wa Jal, kita buat macam mana yang Allah Ta'ala suruh untuk kembangkan sabar tu, kita akan tengok sabar tu akan berkembang dengan baik. Contoh, saya nak bawakan beberapa bukti daripada Al-Quran. Sabar ni kita boleh kembangkan dia sehingga menjadikan diri kita tu yatasabbar, yusabbiruhullah, orang yang sabar dan disabarkan oleh Allah. Dalil yang pertama ialah daripada surah Baqarah ayat yang ke-153, buka mushaf muka surat 23. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolong dengan aku dengan sabar dan salat. Sabar kita maklum, iaitu tahan diri. Cara nak bagi kita ada kekuatan yang lebih kuat untuk sabar ialah salat. Sini Tuhan sebut, nak kembangkan sabar kita tu kena salat. Salat sini maksud dia apa? Salat fardu ataupun salat wajib. Adakah maksudnya salat wajib tu dengan buat salat wajib sahaja? Tak, sempurnakan salat wajib tu. Waktu kita kena uji, mungkin kita terpukul dengan ujian yang Tuhan uji kita tu, maka kita cek, aku ni salat ibadat wajib macam mana?
Mungkin jenis salat tidak di awal waktu, kena ejah bagi salat awal waktu. Kalau perempuan, salat awal waktu, di mana-mana pun salat awal waktu. Kalau lelaki, mungkin tak salat awal waktu dan tak salat di masjid, kena ejah bagi awal waktu, bagi di masjid. Lalu Allah Ta'ala pun sebut pada hujung ayat tu, innallaha ma'as sabirin. Yang sabar macam ni, dengan dia salat, dia baiki salat dia, Allah Ta'ala akan bersama. Kesabaran dia itulah kesabaran yang dibantu oleh Tuhan. Tapi kalau dia sabar hanya kerana dia tak ada pilihan, tak tahu nak buat apa dah, tak nak sebut lagi nama Tuhan, tapi pilih untuk tahan, tapi dalam hati ni penuh pemberontakan, membara, tak puas hati, itu sabar yang tak terpimpin dengan wahyu, sabar yang tak dibantu oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan keluarkan sehinggalah kita mengaku kita tu hamba. Sebab tu benda tu penting. Selain pada tu, kalau kita tengok berkenaan dengan sabar ini, Allah Ta'ala sebut dengan jelas. Kalau kita buka dalam Quran, surah Al-Ahzab ayat yang ke-35, tentang orang-orang yang sabar. Bila mana Tuhan sebut innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at. Banyak kategori tu Tuhan sebut. Sesungguhnya orang-orang Islam daripada kalangan lelaki, muslim dulu sebut, muslimin muslimat. Kemudian wal mu'minina wal mu'minat, orang-orang beriman daripada kalangan lelaki dan perempuan. Tadi orang Islam. Islam ni maksudnya ialah orang yang menyerah diri. Dia serah diri dia pada Tuhan. Orang yang beriman ni ialah dia dah serah diri dia, dia nak buat hubungan baik dengan Tuhan dengan dia memperbanyakkan ketaatan. Dia memperbanyakkan ketaatan. Terutamanya dia baiki ibadat yang wajib dia. Puasa dia, salat dia. Golongan ketiga Tuhan sebut al-qanitina wal qanitat. Al-qanitin ni maksud dia apa? Orang yang sama dah di hadapan dia, wajib ke sunat, sunat tu pun dia nampak macam wajib juga, dia akan buat semua. Ini kedudukan yang tinggi sikit. Orang-orang yang beriman ni, dia ada keringanan sikit pada sunat, wajib dia buat, dia patuh betul, buat dengan sempurna. Tapi untuk sunat ni, kadang-kadang waktu dia semangat dia buat, waktu dia kurang semangat dia tak buat, tapi wajib dia buat dengan sempurna. Untuk al-qanitin, orang-orang yang tunduk patuh ni, ianya ialah orang yang menyamakan antara wajib dan sunat, sama je. Maknanya dia jadikan amalan-amalan sunat tu setara dengan amalan-amalan wajib. Maknanya di sisi orang yang macam ni, kalau tak jaga salat rawatib 12 rakaat sehari semalam, 10 ataupun 12, ianya satu benda yang rasa sangat-sangat berdosa bagi diri dia. Kalau dia tak sedekah, kalau dia tak baca Quran, dia rasa benda tu sangat-sangat, orang kata apa, teruk bagi diri dia kalau dia tak boleh buat. Kemudian as-sadiqina was-sadiqat. As-sadiqina was-sadiqat ni kelompok yang keempat, ialah kelompok yang dah sama antara sunat dengan fardu dan tawakal dia lain macam. Orang-orang yang benar ni, orang yang benar ni bila mana dia tawakal kepada Allah Azza wa Jal, maka dia akan menjadi orang-orang yang bebas. Sebab tu untuk dapatkan sifat as-sadiqin, dia kena ada satu sifat nama dia hurriyah, bebas, merdeka. Dia nak buat ibadah, dia tak terikat dengan jam kerja dia. Kita dah sebut sebelum ni, sebahagian daripada kita bila mana kita nak buat ibadah, contoh nak salat awal waktu, orang kerja pejabat ni, saya sebutlah, hatta benda ni pun saya alami juga. Orang kerja pejabat nak salat on time, lepas tu ada meeting pula kena betul dekat dengan waktu salat. Akhirnya dia tak gamak, dia duduk juga meeting, dia tak pergi. Tapi kalau orang yang sadiqin ni, dia tak hirau yang tu, dia tinggalkan. Dia tinggalkan untuk pergi tunaikan hak Tuhan, sebab yang tu wajib. Dia bukan tinggalkan sebab nak buat benda sunat. Ada sebahagian orang dia terkeliru juga sini. Dia kata, saya ustaz, kalau meeting pukul 10 saya mesti keluar sebab saya nak salat duha. Tu tak betul. Salat duha tak wajib. Ni kalau meeting tapau Zuhur pun haru,
Asar pun haru, tak keluar lagi. Yang ni memang hamba meeting, bukan lagi hamba Tuhan. Dia tak sabar. Dia lebih pilih untuk takut kepada benda tu, sedangkan dia kena takut pada Allah Azza wa Jalla. Orang yang as-sadiqin ni ialah orang yang bebas. Dia tak terikat dengan benda tu. Dia duduk mana-mana sama je dia. Dia bukan terpengaruh dengan tempat. Macam kita ni yang tak sampai lagi peringkat ni, kita mungkin terpengaruh dengan tempat. Contoh, bila mana kita duduk tempat orang yang tak berapa jaga sangat ibadah, kita pun jadi tak jaga ibadah. Bila mana kita duduk tempat orang yang jaga ibadah, kita pun jaga ibadah. Kita nak tahu diri kita ni, kita boleh tengok. Contoh orang pergi buat umrah. Maaf, saya sebut sikit. Mungkin ada orang bawa balik umrah ke apa, sebab habis cuti sekolah ni ramai lah. Okay. Kita tengok sebahagian besar orang yang pergi umrah ni, yang dah biasa pergi masjid daripada sebelum pergi umrah, di kampung dia, di rumah dia tak apalah, tapi yang tak pernah pergi, tiba-tiba terlintas hati nak pergi umrah. Ada duit. Sebelum ni kalau ada duit cuti sekolah, dia pergi tempat lain. Tapi tahun ni dia nak pergi umrah. Kalau orang yang dah biasa pergi semayang masjid ni, tak termasuk dalam apa saya sebut. Tapi kalau orang yang tak pernah pergi, dia tak pernah kenal pun, tak pernah tahu, dia duduk di satu perumahan, dia tak tahu pun masjid paling dekat dengan perumahan dia, tiba-tiba dia nak pergi umrah. Dia pergi umrah, dia tanya mutawif, dia tanya travel, hotel saya ni boleh nampak Kaabah atau tidak. Sedangkan orang masjid kampung dia tak pernah nampak pun dia daripada rumah dia tu keluar masjid. Tapi pergi umrah pandai pula cari view, kena view Kaabah. Sedangkan dia view masjid kampung dia tak pernah nampak pun. Itu orang yang terpengaruh dengan suasana. Dia duduk di kampung dia, biasa pakai seluar pendek, pergi umrah pandai pula pakai jubah. Pakailah seluar pendek dengan singlet tu, apa masalahnya? Tak, tahu pun malu pakai, sebab dia ikut orang yang tak pernah pakai kepiah, muka dah lain macam sebab tak pernah pakai kepiah. Sebelum ni rambut macam duduk di kampung. Yang ni tak termasuk dalam as-sadiqin. Yang ni tidak bebas, dia terbelenggu dengan suasana, terikat dengan suasana. Tapi as-sadiqin dia lain. As-sadiqin dia lain. Dan Tuhan sebut as-sabirina was-sabirat, orang-orang yang sabar, dengan orang-orang yang sabar daripada kalangan lelaki dan juga yang sabar daripada kalangan perempuan. Maknanya Tuhan asingkan lelaki perempuan. Maknanya benda ni besar. Sabar ni benda besar. Bukan senang untuk semua orang boleh sabar. Terutamanya sabar dalam buat ketaatan. Ada orang dia sabar buat ketaatan bertempoh, tapi orang yang boleh sabar sampai dia mati, ni kita ni yang dah Tuhan pilih duduk dalam majlis ilmu, datang masjid ni, kita kena ada satu pemikiran macam mana nak bagi aku ni sampai mati duduk dalam keadaan macam ni. Sebab kita tak tahu ujian apa yang mendatang, fitnah apa yang bakal datang. Sebab tu antara doa yang diamalkan oleh para sahabat, dan sebahagian riwayat kata doa ni Nabi pun anjurkan, Nabi pun tunjukkan untuk baca, ialah doa yang berbunyi Allahumma ahyini ala sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tawaffani ala millatihi wa a'idhni min mudillatil fitan. Ya Allah, hidupkanlah aku di atas sunnah nabimu, matikanlah aku di atas agamanya, jauhkanlah aku daripada fitnah yang menyesatkan. Doa ni ialah untuk jaga kita ni sentiasa berada di atas landasan yang betul, sabar kita, tak terpengaruh kita dengan orang sekeliling. Kita tengok orang-orang sekeliling, kita tak menjadikan kayu ukur orang, kita letak pada kayu ukur kita. Kita berbangga bila mana kita dapat memenuhi kewajipan-kewajipan Tuhan dengan baik. Kita sabar, kita boleh datang masjid, salat awal waktu, boleh baca Quran, boleh duduk dalam majlis ilmu. Macam sekarang orang duduk kempen kan, salat subuh macam salat Jumaat, baguslah. Kempen tu hakikatnya memang bagus. Tapi jangan kerana mengikuti kempen tu kerana orang baru kempen, ataupun kempen tu datang daripada orang-orang terkenal, ataupun sahut kempen tu kerana nanti kalau orang terkenal tu ambil gambar, saya ada dalam gambar tu. Sedangkan yang kempen salat subuh itu ialah orang yang lebih memikirkan kita sebelum kita ada, mak ayah kita ada, nenek moyang kita ada, iaitu Rasulullah. Rasulullah yang first campaign benda ni. Dia nak kita selamat. Dia dah fikir untuk kita orang Islam akhir zaman ni, dah fikir dah.
sebelum orang-orang lain yang terkenal yang datang kemudian ni. Tak salah dia nak kempen tu, tak salah, cuma kita kena sedar. Sebab saya tengok ada, ni maaf sebut sikit lah, saya tengok ada sebahagian kawan-kawan yang saya kenal lah, yang belajar sekali di Jordan, yang memang ambil pengajian Islam. Sebab di Jordan ni orang tak belajar engineering, orang belajar bidang agama lah, ataupun medik lah. Tapi yang duduk kat kita ni orang belajar agama. Pensyarah universiti yang tak famous, yang orang tak kenal, tuan-tuan tak kenal pensyarah universiti di Jordan ni, tapi dia orang banyaklah ilmu. Mereka antara orang-orang yang sentiasa menasihati pelajar-pelajarnya salat di masjid. Kalau nak belajar ni bukan kerana exam semata-mata, ingat ilmu agama ni lah ilmu yang berkatnya ialah pada amalnya, bukan berkatnya pada tinggi markah dan tinggi pointernya. Tinggi markah, tinggi pointer kalau tak beramal pun jadi hujah juga atas orang yang belajar tu. Pensyarah yang lebih ikhlas, yang kita tengok dia orang bukan haja nasihat, tapi dia orang pun nampak di masjid. Saya ingat waktu belajar di Jordan dulu, satu pensyarah lah, walaupun saya tak sempat belajar dengan dia sebab dia duduk dalam pentadbiran dah. Dia ni Naib Rais ni Malaysia apa dia? Vice Chancellor VC University. Ali Sumairan, saya ingat sampai ni nama dia, Dr. Al-Ustaz Ad-Dr. Ali Sumairan. Ustaz Ad-Dr. ni maksudnya profesor lah, Prof. Dr. Ali Sumairan. Subuh hari waktu tu cuaca sejuk di Jordan, dengan suhu mencecah 1 ke 2 darjah Celsius. Sejuk tu. Dia jalan kaki pergi masjid subuh hari dengan cuaca yang sejuk. Malaysia ni tak sejuk, mudah nak pergi subuh. Sejuk dia ni belajar tinggi lah. PhD dia dalam 3 bidang. PhD dalam hadis satu, PhD dalam tafsir satu, PhD dalam akidah. 3 PhD. Punya rajin belajar. Tapi dia tunjukkan pada kita, dia selalu nasihat, selalu sarankan student ni solat di masjid, baca Quran banyak. Hebatlah dia. Tapi sebahagian daripada pelajar-pelajar, kawan-kawan sendirilah, waktu dia pesan tak rasa hebat, tapi waktu artis tu pesan, dia ikut. Sepatutnya dia ambil degree dengan artis tu, tak payah ambil degree dengan universiti tu. Sepatutnya lah. Kalau dia nak ikut orang terkenal. Saya tak marah benda tu, cuma saya nak kata ada orang berilmu yang lebih awal bercakap. Bahkan ada orang yang lebih awal, lebih mulia, iaitu Nabi bercakap. Kalau dia nak kempen kebaikan, kita bersama dengan kebaikan. Tapi saya tak suka sebahagian orang yang dia nak datang pada orang popular dulu baru nak buat. Orang biasa dia tak. Mak dia tak peduli. Tok imam kampung dia nasihat tak peduli. Khatib yang duk baca khutbah suruh datang masjid tak peduli. Nanti influencer cakap baru nak peduli. Ini orang ada masalah hati sebenarnya. Maknanya dia menilai orang daripada diukur orang tu daripada kemasyhuran dia. Ini benda penting lah untuk kita faham. Maknanya dia kurang sabar sikit. Dia nak kena datang daripada orang-orang yang tu baru dia nak buat benda tu. Jadi ini ialah bentuk-bentuk sabar yang kena ada pada diri kita. Kemudian muka surat 158 lagi dia sebut, sesiapa yang mahukan kesederhanaan, Allah Subhanahu Wa Taala pasti berikan kepadanya. Sesiapa yang mahu bersabar, Allah Taala pasti berikan kesabaran buatnya. Begitulah dalam setiap urusan kehidupan, sama ada baik atau buruk. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maksudnya, maka tak kala mereka berpaling daripada kebenaran, Allah Ta'ala memalingkan hati mereka, dan Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Kita nak fokus pada perkataan zaghu itu. Zaghu ni ialah terpeleset sikit je hati tu. Sebab tu tuan-tuan, antara benda yang kita perlu ambil perhatian untuk hadis ni ialah cara untuk bersabar ialah berada dalam kitaran yang baik, terutamanya kitaran yang membantu untuk kita buat ibadah. Cara untuk kita sabar dalam buat taat ni ialah kita kena ambil satu pendirian. Tuan-tuan kena gugurkan orang-orang yang membawa persekitaran yang kurang baik dalam hidup kita. Kena ambil pilihan tu, tak ada cara lain.
Sebab tu bila mana kita ada kawan yang tak membantu kita buat ibadah, kita terpaksa gugurkan dia daripada friend list kawan kita. Tak boleh. Dia bahaya. Dia macam satu orang yang dah ada COVID, kita duduk dekat dengan dia, kita boleh kena. Orang yang ada sifat-sifat seperti ini, walaupun Kementerian Kesihatan Malaysia dia tak buatlah carta alif macam mana malas semayang ni berjangkit pada orang yang dah semayang. Dia hanya boleh buat COVID akan berjangkit kepada orang yang tak kena COVID. Dia tak akan buat macam mana penyakit orang malas semayang boleh berjangkit pada orang yang dah semayang. Hakikatnya dia berjangkit tak? Dia berjangkit. Orang yang tak biasa jaga tepi kain orang, berkawan dengan orang yang suka mengumpat, akhirnya dia akan dapat bakat tu. Dia akan dapat. Dia akan boleh kena. Jadi kita terpaksa gugurkan orang ni, terpaksa. Kita bukan bergaduh dengan dia, tapi kita tidak banyak melakukan urusan hidup dengan dia. Bukan dia ni orang yang kita selalu minum kopi sekali. Bukan dia ni orang yang selalu kita jumpa hari-hari. Sebab tu saya ingat sampai kali ni pesanan guru saya, cari kawan ni, cari di masjid ni. Sebab di situ berkumpul orang-orang yang baik. Di situ berkumpul orang yang baik. Tuan-tuan tak cari kawan kedai kopi, tak cari kawan kita jumpa atas pasar. Perlis ni saya tak tahulah. Kalau di Terengganu ni dia ada satu perangai sembang di pasar jual ikan. Sembang, main dam, tonyoh sampai berlubang dah lantai tempat jual ikan. Sebab pasar-pasar lama Terengganu ni daripada kayu. Sekarang ni lah dah maju sikit, dia pasar tu buat simen lah. Tapi tonyoh tu sampai lekuk papan tu. Kalau pasar-pasar lama, suka benar sembang. Dia jumpa kawan-kawan di situ. Jumpa kawan situ. Tapi kalau kita jumpa kawan di masjid yang betul-betul ta'zimus salah, memuliakan masjid, datang beribadah, taklah semua yang ada di masjid ni elok. Cuma nak katanya kebiasaannya masjid membawa vibe yang elok. Kebiasaannya. Tanpa dinafikan, ada masjid-masjid juga yang juga ada orang-orang negatifnya. Cuma nak sebutnya ialah yang kita tengok selalu duduk saf tamu. Dia bukan datang masjid dengan sebab dia tak tahu nak buat apa. Ni maaf sikit saya sebut, saya bukan nak sentuh isu sensitif banyak sangat malam ni. Cuma saya nak sebut, kadang-kadang ada orang dia pergi masjid sebab dia dah tak ada nak buat apa dah. Dah pencen tak buat apa. Tapi kalau yang pergi masjid pada zaman muda ni dia bagus. Kita beri laluan azan sekejap. Kita sambung sikit lagi. Kita nak habiskan huraian. Kita tak baca semualah, cuma saya nak bagi gambaran apa yang ada dalam huraian ni. Sabar yang kita tengok yang nak dibawa oleh penulis melalui hadis yang diriwayatkan daripada Sahih Bukhari daripada Abu Sa'id Al-Khudri ni, ialah sabar dalam ketaatan. Macam kita sebut tadi, kalau kita pilih untuk sabar dalam taat, itu ialah pilihan yang terbaik dalam hidup. Sebenarnya banyak benda yang kita buat dalam hidup kita ni, kita kena pilih untuk jadi orang yang sabar. Apa-apa saja. Cuma yang paling terbaik ialah memilih untuk sabar dalam bab mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dan menjadikan semua tindak tanduk dia ni mendekatkan diri dia pada Allah. Macam saya sebut tadi, bila mana satu orang ni dia nakkan kebaikan, dia nak dapat sabar yang baik, dia kena duduk dalam lingkungan orang yang baik, kena sentiasa duduk dalam gelombang yang elok. Kita sebut tadi duduk di masjid, tapi tak semua juga yang berada di masjid ni daripada kalangan orang-orang yang baik. Ada yang datang masjid kerana sudah tiada tempat lain untuk dia pergi. Ni maaf saya sebut, bila mana ada sebahagian orang bila mana dah pencen, zaman dia belum pencen dulu dia tak pergi sangat masjid, atau memang tak pergi langsung. Pencen baru dia pergi. Jadi dia pergi tu, dia pergi dengan kapasiti orang baru nak belajar. Maka kita akan nampak canggung dia, lain dia. Beza dengan orang yang dah pergi daripada zaman muda dia. Sebab tu kita selalu mendengar orang selalu pesan, awak muda-muda umur 20, 30, eloklah beli rumah, nanti tua loan dah habis. Malam ni saya nak pesan lain sikit. Umur 20, 30, elok pergi masjid awal-awal, nanti tua payah nak pergi. Betul? Buat sekarang, sebelum anda tua. Kita tak boleh jamin. Bahkan saya sendiri yang belajar di Jordan ni, yang satu batch naik kapal terbang, dah ada pun yang dah mati, dah meninggal apa. Ada yang meninggal waktu belajar, ada yang dah habis belajar 2 tahun grad. Dalam keadaan waktu zaman belajar dulu dia selalu sembang, nanti tua nak buat ni, nanti tua nak buat ni. Tak sempat tua pun, dah mati dah. Tak ada dah peluang tu. Sebab tu kalau kita sabar sekejap, kita tak ikut acuan orang, kita akan dapat kebaikan. Tuan-tuan, ibadah ni Tuhan tak suruh kita buat banyak. Tuhan suruh kita ikut apa yang dia
Suruh. Kita akan dapat. Sebab tu kelebihan duduk di saf tamu. Tuan-tuan tengok saf tamu masjid. Kelebihannya hanya akan ada ketika mana salat jemaah pusingan pertama saja. Kita sabar sikit. Kita duduk, tahan, tak tinggalkan, berebut masuk. Habis saja salat, imam bagi salam, tuan-tuan daripada saf belakang pindah. Lalu sikit saya nak duduk saf pertama. Tak ada pahala dah. Dah habis dah. Dia ada tadi. Sekarang dah tak ada dah. Jadi kalau kita sabar, kita akan tengok bagaimana kita dapat merebut kebaikan-kebaikan yang banyak. Macam mana sebahagian orang waktu zaman dia belajar, dia pulung belajar betul-betul. Orang lain malam-malam pergi berjalan, dia baca buku. Dia mendapat kebaikan waktu bila mana dia dah habis daripada pengajian itu. Dia lebih terkehadapan berbanding orang-orang lain, kawan-kawan dia yang lain. Begitu jugalah orang yang bersabar dalam ketaatan. Waktu dia sakit, waktu dia tak larat, maka dia akan dapat kelebihan. Dan satu benda yang penting, memilih untuk sabar dalam taat menyebabkan Allah Ta'ala memberikan bantuan. Waktu kita tersepit tak boleh buat ketaatan. Waktu kita sakit, waktu itu susah. Contoh satu orang, bila mana dia dah tua, dia tak larat dah nak pergi masjid. Kalau zaman muda dia pergi, niat dia nak pergi dalam keadaan dia terlantar sakit itu menyebabkan dia dapat markah penuh, pahala penuh. Syarat dia dah melazimi dulu dah ada. Ini ialah satu kemuliaan bagi orang yang telah menetapkan diri dia pada kebaikan. Dia macam satu orang yang dah lama kerja, dia akan dapat kelebihan banyak berbanding orang yang baru kerja. Orang yang dah lama buat ibadah, dah lama buat ketaatan, waktu dia tak boleh buat, dia ada keistimewaan dia. Dia ada keistimewaan. Sebab tu, ulunlah buat ibadah, sabarlah dalam taat. Walaupun kita dilihat lain pada orang. Ada orang dia tak sabar. Saya bukan tak nak salat awal waktu, Ustaz. Saya ni tengah hari, saya cari makan, lunch. Kalau saya pergi lepas salat, lauk kedai yang saya pergi tu dah hancur dah, ikan dah hancur dah, terkapur. Oh, dia fikir yang tu dulu. Dia tak fikir tentang keutamaan. Saya ada jumpa orang macam ni. Kita ajak, jom kita pergi salat. Pergi dulu lah. Sebab aku nak ambil ikan yang baru angkat pada kuali. Sedap tu hanya di lidah ni saja. Masuk dalam perut kita sama dah. Nanti jadi tahi juga, berak. Yang ni nak bawa mati. Ini nak bawa mati. Bukan salah nak pergi makan, tak salah. Tapi lihatlah keutamaan yang mana. Macam mana sebahagian orang bila mana diberi tawaran material, dia ambil yang banyak, dia tak ambil yang sikit. Begitu jugalah tawaran-tawaran ketaatan. Sebab tu ada orang dia nampak benda ni lekeh, sedangkan benda ni besar. Dia berusaha kerja tempat elok sebab nanti dia risau waktu dia sakit, dia kurang dapat coverage, perlindungan. Kalau dia kerja elok, tempat elok, pangkat elok, grade elok, perlindungan dapat banyak. Sedangkan Tuhan kata, yang berada di saf itu, yang salat di awal waktu, yang salat subuh, aku yang jaga. Takkan kita rasa jagaan Tuhan ni tak seberapa? Sebab tu saya pernah sebut pada, mungkin di sini atau tempat lain, macam mana tuan-tuan rasa selamat bila mana tuan-tuan naik kapal terbang dalam keadaan tuan-tuan tak kenal pun pilot tu siapa? Ke tuan-tuan kenal pilot siapa? Ataupun tuan-tuan pergi jumpa syarikat bernama, saya sebelum saya naik kapal terbang ni, saya nak interview dulu pilot ni, nak tengok CJ dia betul ke dia bawa kapal terbang boleh. Kita tak, kita betul yakin lala naik terempah, mati katak je. Begitu yakin. Macam mana tuan-tuan duduk di klinik, hospital, tunggu nombor dipanggil, yakin betul kita doktor yang duduk kat dalam tu boleh ubat sakit kita ataupun boleh rawat kita. Kalau dia menipu, banyak kes doktor yang menipu di luar negara lah, tempat kita ni lain sikit. Dia tak ada CJ pun, dia tak reti bedah orang tu, tapi dia pandai cakap, kabel dia kemas, dia masuk doktor. Akhirnya jahanam tubuh kita. Tapi kita yakin sebab ini tempat berprestij. Kenapa kita tidak yakin kepada Allah Ta'ala bila Tuhan kata man sallas subhi, Nabi kata siapa-siapa yang salat subuh berjemaah, fahuwa fi zimmatillah, dia aku yang lindung. Maknanya sakit dia aku akan sembuhkan, susah dia aku akan keluarkan, sempit rezeki aku akan luaskan. Keyakinan itu lebih baik. Cuma kita kena sabar. Kita kena sabar. Kita jangan belenggu diri kita dengan alasan-alasan picisan sehingga kita jadi orang tak sabar. Jadi sabar ni ialah benda yang besar. Sebab tu penutup pada malam ini kita boleh tengok muka surat 161 bila mana penulis datangkan ayat 10 surah Az-Zumar
Tuhan kata innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyimpan pahala yang sangat banyak, tidak terbilang terhitung bagi orang-orang yang sabar. Dua benda saja yang Tuhan tak sebut, banyaknya lipat ganda pahala ibadah. Pertama puasa, yang kedua sabar. Sabar ni ibadah. Dalam hadis Nabi sebut as-sawmu li wa ana ajzi bi. Hadis kursi. Puasa itu untuk aku yang bagi lipat ganda. Aku yang lebihkan. Maknanya dia lebih daripada segala-galanya. Sabar pun sama. Orang yang sabar, Allah Ta'ala berikan kepada dia berlipat kali ganda. Sebab itulah surah Az-Zumar ni Nabi baca tiap-tiap malam. Sebab ayat ni daripada surah Az-Zumar. Kalau tuan-tuan tengok daripada ayat pertama sampai ayat ke-10 surah Az-Zumar, kalau kita buka mushaf muka surat 458, muka surat 459, ayat yang ke-9 sebelum masuk ayat cerita tentang sabar pada ayat ke-10, Tuhan kata amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Adakah orang yang bangkit pada waktu malam, salat malam, sujud kepada aku, mendirikan malam, risau terhadap akhirat dia? Mereka ni teruk berbanding orang yang buat berhala. Sudah pasti orang yang risaukan akhirat lebih baik. Sebab tu Tuhan kata qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang boleh faham apa yang Tuhan nak sebut ni hanya orang yang elok cara fikirnya. Tapi kalau cara fikir dia tak elok, dia ikut orang kebanyakan, saya nak buat semua benda ni dulu, nanti tua baru saya buat. Akhirnya dah pencen apa semua tak boleh buat juga. Sebab apa? Sebab dah tua ni ada tanggungjawab lain pula. Maaf saya sebut, saya bukan nak marah dekat orang tua, saya sebut je. Tuan-tuan jangan rasa dia ni nak hentam aku saja malam ni, kan? Ada orang buat alasan, saya start zaman kerja dulu, saya buat kerja, saya duk target habis pencen saya nak start pergi buat ibadah. Rupa-rupanya dah pencen ni ada tanggungjawab baru, kena jaga cucu pula. Maknanya kita tu lagi teruk daripada ayah kita. Ayah kita dulu pun tak jaga. Tok Wan kita ni tidak diberikan, dia tak beri kita. Ayah kita tak beri kita pada Tok Wan kita untuk dijaga. Dia jaga sendiri. Tapi kita punya anak dia suruh kita jaga cucu. Sehingga bersengkang mata, datang sembahyang subuh macam orang muda, mata bengkok. Sebab semalam duk tidurkan cucu, tak minum susu apa semua. Ada orang buat alasan. Akhirnya Tuhan tutup banyak kat ruang pada dia. Sekarang ni kita bukan mencari alasan, tapi kita mencari ruang. Tak boleh buat ni sebab alasan ni, tak boleh. Kita kena sabar. Buka, tangani dengan elok. Usaha untuk buat kebaikan dan ketaatan, dan bersabar menghadapi gelombang dalam buat ketaatan. Allah Ta'ala akan beri kejayaan akhirat. Berpada situ untuk kita pada malam ni, insya-Allah kita akan sambung minggu depan hadis yang ke-14, melawan nafsu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.